Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa 'ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin amma ba'd. Alhamdulillah, kita manjatkan sedikit syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapatlah kita bersama lagi untuk kesekian kalinya meneruskan lagi siri tadabbur surah Al-Fatihah. Jadi sebelum kita meneruskan lagi pengisian kita pada malam ni, kita buka dulu majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan kemaafan kerana pada hari ini terpaksa mula lewat sikit disebabkan saya ada juga pengisian tazkirah pada pukul 9 malam tadi, sekitar setengah jam, mula dalam 9:10 tadi. Jadi terlajak sikit, ingat target habis 9.30, tapi terlajak sikit, jadi habis lebih 9.35 barulah saya masuk ke dalam grup Google Meet ni lah untuk kita menyambung lagi pengisian kita ya. Dan hari ni kita mula pada pukul 9.30. Biasanya kita mula pada pukul 9. Jadinya bila kita mula pada pukul 9.30, saya minta maaf, bolehlah kalau saya ambil sedikit masa lah untuk kita menyambung pengajian kita ni, kuliah kita ni lajak sikit. Kalau sebelum ni mungkin habis 10.30, 10.45, yang ni mungkin kita lajak sikit sampai pukul 11 ataupun 11 suku lah, sekitar waktu tu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan walaupun terlajak sikit masa dan sedikit waktu malamnya, tapi mudah-mudahan pengisian kita dan juga kita kata apa, santapan rohani kita pada malam ini memberikan 1001 manfaat dan kesan yang mendalam kepada diri kita dalam usaha kita mengislah, memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa. Tuan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak confirmkan kepada PA, kepada pengerusi siapa ya, saya pun lupa namanya. Kiranya hari ini kuliah yang last lah kan, betul tak? Betul Ustaz? Betul Ustaz. Yang last. Okey, kalau last terpaksalah saya laju sikit lah Okey, kita dah sampai pada ayat 5. Masing-masing boleh tengok pada ayat 5 dari surah Al-Fatihah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya? Kepada engkaulah kami sembah dan kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Iyyaka, kepada engkaulah, na'budu, kami sembah, wa, dan, iyyaka, kepada engkaulah, nasta'in, kami mohon pertolongan. Yang pertamanya, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat ini dengan mendahulukan maf'ul bih. Apa maksud maf'ul bih? Maksudnya ialah yang dilakukan ke atasnya. Maf'ul bih ialah yang dilakukan ke atasnya. Contoh,
Kalau saya kata saya pukul ataupun saya ketuk meja, mana maf'ul bih? Sahabat-sahabat semua, tuan-puan semua. Saya ketuk meja. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah meja. Maf'ul bihnya adalah meja yang dilakukan ke atasnya. Iaitu saya ketuk meja, maknanya meja lah yang dilakukan ke atasnya. Meja ni diketuk. Okey. Dalam ayat ini, iyyaka itu adalah maf'ul bih. Na'bud. Maksudnya, kepada engkaulah kami sembah. Jadi kepada engkaulah. Kepada engkau. Kalau ikutkan ayat biasa, na'budu iyyaka ataupun na'buduka. Kami sembah kepada engkau. Jadi sembahan itu kalau berdasarkan ayat standard biasa, ia berada lebih awal berbanding kepada engkau. Kepada engkau ni merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam uslub bahasa Arab, didapati ada sesetengah ayat Al-Quran ataupun dalam penulisan bahasa Arab itu didahulukan maf'ul bih ataupun didahulukan perkara yang dilakukan ke atasnya. Iaitu iyyaka, dalam konteks ayat ini, iyyaka itu didahulukan yang bermaksud kepada engkau lah. Jadi dalam kaedah bahasa Arab, apabila sesuatu yang dilakukan kepadanya itu didahulukan ataupun maf'ul bih itu didahulukan berbanding fa'il, berbanding yang melakukan dan apa yang dilakukan, maka apa dia? Ia memberikan faedah apa? Ia memberikan faedah yufidul hasr. Yufidu al-hasr. Apa maksud yufidul hasr? Maksudnya ialah tiada yang lain melainkan dia. Tiada yang lain melainkan dia. Dia nak menunjukkan bahawa dialah semata-mata. Itulah yang dipanggil sebagai al-hasr. Al-hasr dalam kaedah bahasa Arab. Contohnya kalau kita dalam bahasa Melayu kita kata saya sayang awak, contohnya. Saya sayang awak. Ni sayang-sayang ni isu Ustaz Abiliu tengah panas. Kan? Yalah contohlah saya sayang awak. Saya sayang awak itu ayat standard biasa. Tetapi kalau kita kata awaklah saya sayang. Awaklah saya sayang, maka dalam bahasa Arab kita tukar dalam bahasa Arab anta uhibbu. Anta uhibbu. Awaklah yang saya sayang. Ia memberi maksud yang berbeza dengan tadi. Kerana apa? Yufidul hasr. Yufidul hasr bermaksud ia membawa dialah semata-mata, tiada yang lain. Dialah semata-mata, tiada yang lain. Maknanya kalau kita kata uhibbuka fillah. Saya sayang awak. Saya sayang awak, tetapi dalam masa yang sama ia boleh juga memberikan maksud dalam pada itu juga ada juga insan-insan yang lain saya sayang. Saya juga sayang. Banyak insan-insan lain. Antaranya awak lah. Saya sayang awak. Saya juga sayang mak saya. Saya juga sayang ayah saya. Saya juga sayang adik saya dan sebagainya. Jadi banyak. Tetapi bila kita katakan awaklah saya sayang ataupun dalam bahasa Arab anta uhibbu. Awaklah saya sayang. Maka ia memberikan maksud awaklah semata-mata yang saya sayang, tidak ada yang boleh menandingi sayang saya pada awak. Gitu. Dan kalau kita tengok kepada kaedah tersebut pada ayat 5, iyyaka na'bud, ia memberi maksud kepada engkaulah kami sembah. Dengan erti kata kita benar-benar meletakkan sembahan kita ni tidak pada yang lain kecuali Allah semata-mata. Kecuali Allah semata-mata. Itulah rahsianya mengapa iyyaka itu didahulukan. Iyyaka itu didahulukan. Kita panggil dalam bahasa Arab maf'ul bih muqaddam. Dalam kaedah biasa, maf'ul bih ataupun sesuatu yang dilakukan kepadanya itu ia berada mestilah selepas pelaku. Mestilah selepas pelaku. Tetapi bila maf'ul bih, bila suatu perkara yang dilakukan ke atasnya itu diawalkan, ia memberi maksud semata-mata kepadanya lah. Semata-mata kepadanya. Jadi dalam ayat ini ia memberikan maksud yang lebih ablaq,
ia memberikan maksud yang lebih power, yang lebih kukuh untuk menunjukkan bahawasanya kita ini hanya semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya semata-mata mengabdikan diri kepada Allah, tidak selainnya. Kalaulah ayat na'buduka ataupun na'budu iyyaka boleh juga, tetapi Allah Subhanahu wa taala nak menyampaikan satu perkara yang lebih padu kepada kita untuk menunjukkan bahawa dialah semata-mata, yakni Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah dan kita abdikan diri kepadanya, tidak selainnya. Tetapi kalaulah ada bentuk ayat na'budu iyyaka ataupun na'buduka, saya ataupun kami mengabdikan diri, kami menyembah engkau ya Allah, membawa maksud yang sama, tetapi bezanya ialah boleh jadi ada sembahan-sembahan lain juga yang disembah oleh mereka tadi. Itu. Jadi bila didahulukan maf'ul bih, ia mengunci terus. Kunci terus dan tidak membuka ruang-ruang kepada pihak lain, kepada makhluk lain yang kononnya nak diangkat sebagai Tuhan ataupun sebagai sesuatu yang disembah. Soal sembahan, soal pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini hanya layak buat Allah semata-mata. Tidak ada yang lain yang boleh kita abdikan diri, tidak ada yang lain yang boleh kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ini ayat 5 Allah Subhanahu wa taala nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah semata-mata ya Allah, na'budu kami sembah ataupun kami abdikan diri. Dalam ayat ini sahabat-sahabat, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perkataan na'budu ini sebenarnya masih sinonim dengan bahasa kita. Dalam bahasa kita ni kita biasa sebut apa? Ibadah. Betul tak? Kita sebut ibadah. Ibadah ni kita tahulah kita lakukan ibadah. Ibadah ni satu pekerjaan. Kita melakukan pekerjaan. Tetapi bila kita katakan ibadah dalam arti kita, dalam konteks kita ni hidup beragama, pekerjaan kita lakukan itu mesti semata-mata kerana Allah, untuk Allah, lillahi ta'ala. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah dalam konteks bahasa kita tahu ia bermaksud pekerjaan. Ia merupakan satu pekerjaan, tetapi dia tidak terhenti maksud pekerjaan semata-mata. Ia perlu diikat dengan pekerjaan yang dilakukan kerana Allah. Pekerjaan yang dilakukan kerana Allah, untuk Allah, demi Allah, bukan kerana yang lain, bukan kerana tunduk terhadap perkara yang lain. Itulah dia ibadah. Dan na'budu ini memberikan maksud, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, kami sembah. Kami sembah boleh, kami abdikan diri pun boleh. Jadinya kita mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'bud, kita mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat pula sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan na'bud ini. Walaupun tadi saya dah terangkan na'bud itu dari segi kefahaman yang mudah tadi ialah kita melakukan satu pekerjaan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita melihat makna na'bud dengan lebih cermat dan lebih mendalam secara pandangan ahli ibadah ataupun ahli tasawuf, makna na'bud itu ialah dinyatakan dalam tafsir bermaksud al-ibadah. Al-ibadah kita tengok di sini. Sekejap ya. Al-ibadah maksudnya ialah aqsa ghayatil khudu'i wat tadhallul. Aqsa ghayatil khudu'i wat tadhallul, walidhalika lam tusta'mal illa fil khudu'i lillahi ta'ala.
Tadi kita dah faham, ibadah itu maksudnya ialah satu pekerjaan yang kita lakukan kerana Allah. Itu makna selapis. Kita pergi kepada selapis yang lebih dalam. Tadi permukaan, kita pergi dalam sikit. Maknanya ialah suatu ibadah, sesuatu pekerjaan yang mana matlamat akhirnya, matlamat penghujungnya ialah kita meletakkan ketundukan, ghayatil khudu', kita letakkan ketundukan yang tertinggi, wattazallul, dan kehinaan yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bayangkan diri kita ni betul-betul hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu merasai, kita feel, kita hayati bahawasanya kita ni benar-benar kerdil, benar-benar bergantung harap, benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ketika itu kita benar-benar menghayati dan juga memanifestasikan hakikat ibadah yang sebenar. Kita solat ke, kita mengaji Al-Quran ke, kita buat apa juga ibadah khususiyah, ibadah yang khusus ke, tetapi kalau tidak lagi, belum lagi sampai kepada kita merasai betul-betul diri kita ni sangat hina di sisi Allah, kita belum merasai kita ni tunduk, hanya sambil lewa sahaja kita membaca Al-Quran, hanya sambil lewa sahaja kita melakukan solat, fikiran kita menerawang kepada perkara yang lain, maknanya kita belum benar-benar menghayati dan juga kita menterjemahkan hakikat ibadah yang sebenar, hakikat ataupun makna yang sebenar ibadah itu. Jadi kalau kita betul-betul nak menterjemahkan, memanifestasikan erti dan hakikat ibadah itu, kita perlu hadirkan rasa ketundukan yang teramat sangat. Kita perlu menghadirkan rasa hinanya diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hinanya kita. Kalau masih lagi rasa sambil tu fikir lagi, malam ni nak tengok cerita apa kita ada fikir lagi begitu. Tengah solat. Lapar pula lah. Lepas ni nanti kita beli makanan lah. Dia fikir benda lain. Dia tak rasa sedang dia menghadap sang penguasa yang paling berkuasa, yang memiliki segala kerajaan. Dia tak rasa perkara tersebut. Maknanya dia belum benar-benar menghayati dan juga menterjemahkan hakikat ibadah yang sebenar. Bukan senang tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita perlu berusaha ke arah menggapai hakikat ibadah yang sebenar. Tadi kita cerita selapis yang pertama itu ialah kita melakukan satu pekerjaan kerana Allah. Itu mungkin tak sesukar mana. Selagi mana kita melakukan satu pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang baik, merupakan pekerjaan yang tidak sia-sia, merupakan pekerjaan yang jauh daripada dosa, maka insya-Allah itu adalah sebagai satu ibadah. Kerana apa? Kerana kita memandu kereta pun ibadah, kita mandi pun ibadah, kita membuang air pun ibadah, kita makan pun ibadah. Walaupun semua itu bukanlah satu amalan ritual ataupun spiritual yang khusus, tetapi ia tetap dikira sebagai ibadah selagi mana kita melakukannya dengan betul, dalam situasi yang betul, tempat yang betul, dan tidak membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan ia membawa maslahah buat diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Walaupun secara zahir ini nampak ibadah kan? Ya, ia boleh jadi ibadah sekiranya kita memberikan manfaat kepada orang lain dan sekiranya kita melakukan perkara tersebut dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya kita melakukan perkara tersebut yang memberikan manfaat kepada Islam, yang memberikan manfaat kepada ummah dan juga Islam itu sendiri. Contohnya kita berceramah pada malam ini. Contohnya kita mengikuti pengajian kuliah, walaupun pengajian kuliah tersebut merupakan pengajian kuliah yang bukan pengajian Islam. Ikut pengajian komputer,
ikut pengajian bahasa Inggeris contohnya, pemantapan bahasa Inggeris, tak ada pun nampak adanya nilai ataupun elemen Islam yang jelas, yang terserlah di situ. Tetapi apabila kita benar-benar belajar, kita belajar dan kita anggap ia sebagai satu ibadah, dengan mempelajari bahasa Inggeris, kita mampu untuk menguasai, kita mampu untuk memahami, kita mampu untuk berinteraksi dengan mereka yang non-Muslim yang mula berjinak dan mula mendekati Islam. Non-Muslim ni pula mungkin sedikit kekok untuk bercakap dalam bahasa Melayu, lebih selesa bahasa Inggeris. Maka ketika itulah kita dapat lihat bahawa pengajian-pengajian ataupun yang tidak bercorak Islam itu sebenarnya akhirnya membawa kepada kepentingan ummah, kepentingan Islam itu sendiri. Maka ia dikira sebagai ibadah. Justru ibadah ni terbahagi kepada dua, ibadah umum dan juga ibadah khusus. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam soal kita hidup di atas muka bumi ni, segalanya adalah ibadah, segalanya. Dari awal kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, segalanya insya-Allah merupakan satu ibadah dengan syarat. Apa syarat dia? Yang pertama, perkara yang kita lakukan, perkara yang kita tuturkan itu merupakan perkara yang baik, perkara yang tidak dosa, bukan perkara yang sia-sia. Maka itu poin yang pertama. Yang kedua, dia melakukan, dia menuturkan ataupun yang seumpama dengannya dengan ataupun niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat dia memang dia bukan niat nak glamour ke, dia bukan niat nak mengejar populariti ke, dia bukan niat nak menunjuk-nunjuk ke, tapi memang dia niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia nak mengharap redha Allah sahaja. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia melakukan perkara tersebut, dia melakukan aktiviti tersebut sesuai dengan dia melakukan aktiviti tersebut yang mana aktiviti itu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Niat kerana Allah, tidak bertentangan dengan syariat, dan meletakkan kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, ketika itulah ia dianggap sebagai satu ibadah. Hakikatnya apa yang kita laksanakan, apa yang kita lalui dalam kehidupan kita ni, sebenarnya kita boleh jadikan ia sebagai satu ibadah. Kita perlu memenuhi syarat yang telah saya sebutkan tadi. Kalau kita memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, maka 24 jam yang kita lalui setiap hari ini, kita dapat pahala, tuan-tuan. Kita dapat pahala, kita tidur pun dapat pahala, bangun tidur pun dapat pahala, mandi dapat pahala, berus gigi dapat pahala, semua dapat pahala, kerana semuanya demi kebaikan diri kita juga, semuanya juga demi kebaikan orang di sekeliling kita, dan akhirnya kita dapat menyumbang sesuatu kepada negara contohnya. Okey. Jadi iyyaka na'bud, kepada engkaulah kami sembah ya Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Timbul persoalan ialah kenapa tak didahulukan saja wa iyyaka nasta'in? Wa iyyaka nasta'in boleh aja. Rupanya iyyaka na'bud, kepada engkaulah kami sembah itu, dia tetap ada signifikannya mengapa kalimah na'budu itu diawalkan berbanding kalimah nasta'in. Kalau kita nak baca ataupun kita ada dalam ayat yang lain, kita dalam penulisan bahasa Arab, kita baca iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Maksudnya lari tak? Maksudnya tidak lari, tapi yang berbeza ialah dari sudut takdim dan juga takhir, mana yang dahulu, mana yang kemudian. Rupanya rahsia di sebalik mana yang dahulu, mana yang kemudian ini, dia ada sebab. Dia ada sebab. Kalau kita lihat kepada ayat 5 ini, perkataan na'bud itu didahulukan, iaitu kami sembah. Perkataan na'bud itu didahulukan. Barulah disusuli dengan kalimah nasta'in. Nasta'in itu maksudnya ialah kami memohon pertolongan.
Puan-puan, apakah mesej yang tersirat yang Allah Subhanahu wa taala nak ajarkan kepada kita ni? Mesej yang tersirat yang kadang-kadang ramai tidak perasan ialah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang secara adab. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan bos kita, bagaimana kita nak berinteraksi dengan ketua kita, bagaimana kita nak berinteraksi dengan majikan kita. Ada isyaratnya pada ayat 5 ni. Macam mana ni ustaz, tak jumpa pun. Ada. Kerana apa Allah Subhanahu wa taala kata na'bud, Allah dahulukan. Kerana dalam soal kita ni nak meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita hormat ataupun perlulah kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Perlu kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin tiba-tiba kita ni nak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi hak Allah Subhanahu wa taala kita tak jaga. Mana mungkin? Kan tiba-tiba je kita pun pergilah berdoa bersungguh-sungguh, menangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama kita meninggalkan dengan sengaja kewajipan yang telah Allah fardukan ke atas kita seperti solat dan seumpama dengannya. Bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam aspek ibadah out. Dalam aspek ibadah memang fail, memang gagal lah. Tak lakukan solat. Kemudian bila tiba musim Ramadan, dia boleh pula berpuasa uluk-uluk. Bila tiba waktu petang, dia makan lah. Tapi dia makan sambil cover-cover lah, tak bagi orang nampak. Ada spesies macam ni, ada. Jadi Allah ajarkan kepada kita kalau kita benar-benar menjaga adab kita dengan bos kita, pun ada adabnya. Ini kan pula dengan pencipta. Ini kan pula dengan yang maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Justru kita jaga hubungan kita, kita katalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Engkau lah kami sembah ya Allah. Kepada Engkau lah kami sembah. Kan? Kepada Engkau lah kami sembah. Dan kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Dan kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi perlu sembah, kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum kita nak minta tolong kepada Allah. Kita nak minta tolong berupa, ya Allah hadirkanlah wang ringgit kerana aku ni dah tak ada sumber dah. Kan? Kita nak minta macam-macam tu boleh, nak minta pertolongan macam-macam tu boleh, tetapi mesti dimulakan dulu soal ibadah kita, soal hubungan hati kita yang sebenarnya, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu didahulukan na'bud. Kepada Engkau lah kami sembah. Kita jaga betul-betul akidah kita ni, kita hanya sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga, kita pelihara jati diri kita ni supaya tidak dipengaruhi oleh anasir-anasir yang negatif, yang tidak baik dan sebagainya. Jadi kita jaga tu dulu. Barulah pergi kepada kedua, nasta'in, kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan bantuan kepada kita. Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Itulah dari sudut kita katakan peringkat demi peringkat, satu persatu. Tak boleh main terjah saja, terus kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini compang-camping. Kita tidak menjaga hubungan Allah, tiba-tiba saja kita nak minta macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita. Dia macam seumpama, contoh paling mudah. Kita ni bekerja. Belum lagi mula bekerja, kita dah minta gaji pada bulan tersebut. Tak mula kerja lagi pun, masuk office 1/5 sebagai contoh. Gaji masuk dalam akaun 25/5. Contohlah, ni contoh. Maka dia pun bekerjalah. Tapi baru mula sehari, dia pun tak pasal-pasal. Minta kepada majikannya, bos bagi gaji dululah, barulah saya buat kerja. Agak-agak apa fikiran yang apa yang bos tersebut fikirkan pada pekerja dia?
Kurang adab betul. Tak pasal-pasal nak minta gaji, kerja tak buat apa. Tu contoh mudah untuk kita faham. Jadi kita bersungguh-sungguh jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Wa iyyaka, sama juga. Wa iyyaka itu didahulukan. Wa iyyaka itu bukan. Wa iyyaka nasta'in maksudnya kepada engkaulah. Didahulukanlah perkataan iyyaka. Seperti mana iyyaka yang pertama itu pun didahulukan dengan na'bud. Perkataan iyyaka yang kedua itu didahulukan dengan nasta'in. Kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Kerana apa? Kerana hakikatnya kita tidak mohon pertolongan pada yang lain daripadanya. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala jualah satu-satunya, ataupun dialah yang kita memohon pertolongan. Kan? Sebab apa? Sebab dia pencipta kita. Bila dia pencipta kita, ini hujah logik lah. Bila dia pencipta kita, dia tahu susul galur, selok belok dan juga kejadian manusia. Itu Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita benar-benar menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam tafsiran ini, itulah yang dikatakan aina khussuka ya Allah bil ibadah wa nakhussuka bi talabil i'anah. Perkataan iyyaka itu dia tidak hanya sekadar maksudnya engkau, yakni merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hikmah pemakaian kalimah iyyaka itu menunjukkan satu bentuk pengkhususan yang khusus ditujukan kepada Allah. Kepada engkau jelah ya Allah, khusus kepada Allah kami sembah. Kepada engkau jelah ya Allah, khusus kepada Allah kami memohon pertolongan, bukan kepada selainnya. Itu maksud dia. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tengok ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 ni ia merupakan ayat penyata. Ia merupakan ayat penyata. Ayat-ayat kita katakan ayat biasalah. Tetapi bila pergi kepada ayat 6, maka mulalah ia berbentuk sekejap mulalah ia berbentuk satu permohonan. Ia berbentuk satu permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari jumlah yang berbentuk ayat penyata, masuk kepada ayat 6 dan 7, ia pergi pula berubah kepada ayat apa? Ayat insya. Ayat yang memerlukan respon. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi bila permintaan kita macam tu, kita nak respon dan juga tindak balas, dan juga Allah buat sesuatu ataupun Allah lakukan perkara tersebut dengan memberikan petunjuk kepada manusia. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami ihdina as-sirata, jalan al-mustaqim, yang lurus. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Sahabat, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok sekejap tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ sebenarnya adanya elemen iltifat. Apa maksud iltifat? Maksudnya ayat tersebut ditujukan kepada orang yang sama, ataupun Allah, merujuk kepada Allah, ditujukan kepada Allah ke ditujukan kepada sesiapa saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
berlakunya iltifat. Istilahnya berlakunya iltifat. Kerana apa? Pada ayat 5, iyaka, kita dah mula tukar kata ganti nama Allah itu kepada engkau. Kalau tengok ayat 1, 2, 3, 4, tak ada pun terus kita rujuk Allah itu sebagai engkau. Kita minta pada Allah engkau, tidak. Tetapi bila masuk pada ayat 5, kita mula berdialog. Kita mula khitab, berbicara. Seakan-akan kita berbicara sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 5 tu, bermula ayat 5. Maka kalau tengok ayat 1, 2, 3, 4 itu, dia ayat penyata. Kalau Allah kita cakap di situ, ataupun kita katakan dia, maknanya dia. Dia ke, mereka ke. Tapi bila bertukar situasi daripada dia itu, berubah kepada ka. Ka ni anta, engkau ya Allah. Engkau ya Allah. Maka di situ berlakulah elemen iltifat. Iltifat ni salah satu keunikan bahasa Arab, khususnya dalam Al-Quran. Maksudnya ialah mula-mula cerita tentang orang yang sama tetapi guna kata ganti diri yang berbeza. Contoh, kalau saya buat ayat, dia pergi ke kedai membeli barang, kan? Dia pergi ke kedai membeli barang. Kamu membeli barang apa ya? Berlaku iltifat di situ. Sebab tadi kata dia, tiba-tiba kita tukar pula kepada kamu. Dalam kaedah bahasa Melayu memanglah kita lihat macam agak canggung, agak pelik. Tapi dalam bahasa Arab itulah kekuatan dan kehebatan bahasanya. Dia boleh berubah daripada dhamir, daripada kata ganti nama yang bersifat ghaib ataupun dia ke mereka ke. Dia boleh beriltifat, tukar kepada mukhatab. Mukhatab ni maksudnya orang yang di hadapan kita, iaitu ka contohnya. Ka tu maksudnya kamu ataupun awak. Berubah di situ. Jadi adanya elemen iltifat. Bila ada elemen iltifat ni sangat menakjubkan lah dalam konteks ayat suci Al-Quranul Karim. Dah lah ada iltifat yang tu, perubahan dhamir, perubahan kata ganti nama. Kemudian berlaku lagi perubahan pada ayat 6. Ini kemu'jizatan bahasa Al-Quran. Kemu'jizatan balaghah Al-Quran. Kemu'jizatan kesusastraan dalam ayat Al-Quran. Pergi kepada ayat 6, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Daripada ayat penyata, tadi kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, dialah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah. Berlaku iltifat di situ, tukar daripada dia kepada engkau. Daripada dia kepada engkau. Iaitu kepada engkau lah kami sembah dan kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Kemudian berlaku pula perubahan ayat. Daripada ayat penyata tadi, kan tadi ayat penyata, dialah yang menguasai hari pembalasan, kepada engkau lah kami sembah, kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Berlaku perubahan kepada ayat insya. Ayat insya ni ayat yang memerlukan respon. Iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi bila tukar begitu, maka ia memerlukan kepada tindak balas selepasnya. Memerlukan pada maklum balas sesudahnya. Contohnya kita berikan arahan. Ambilkan sudu, contohlah, ambilkan sudu. Maka itu bukanlah ayat biasa, tapi ia memerlukan respon. Ia memerlukan tindak balas. Jadi dia pun ambillah, anak kita pun ambillah sudu dan kita boleh guna. Ini sebagai contoh lah. Maknanya ia berbentuk arahan ke? Ia berbentuk tegahan ke? Ia berbentuk ayat-ayat penyesalan ke? Dalam konteks ayat 6 ni, ia berbentuk kita katakan ihdina, pengharapan kita.
Pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus. Jadi masuk pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim memiliki beberapa tafsiran. Kalau kita baca begitu saja, tanya balik pada kita, apa maksud jalan yang lurus? Apa maksud jalan yang lurus? Pada surah Fatihah. Apakah yang dimaksudkan jalan lurus tu memang jalan yang kita nampak secara fizikalnya lurus ke? Ataukah kita melihat jalan yang lurus itu dengan makna yang bersifat majazi? Kerana nak merujuk kepada Islam contohnya. Sebab Islam ni akan membimbing manusia kepada jalan yang benar, jalan yang lurus lah. Jadi as-siratal mustaqim itu, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ia memiliki beberapa makna. Apa maknanya? Antaranya ialah as-siratal mustaqim itu ialah Al-Quranul Karim. As-siratal mustaqim itu ialah Al-Quranul Karim. Jadi sesiapa yang benar-benar nak berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, maka mudah saja perlulah sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab as-siratal mustaqim itu juga memberikan maksud Al-Quran. As-siratal mustaqim juga memberikan maksud as-siratal mustaqim itu juga merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabihi, dan juga para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia ihdinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqim itu tidak sekadar kita faham gitu saja, as-siratal mustaqim jalan yang lurus, tetapi maknanya lebih jauh daripada itu. Ia merupakan Al-Quran. Hendaklah kami mohon, ya Allah, berikanlah petunjuk ataupun berikanlah ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus berupa apa? Sama ada Al-Quran ke, dia berpandukan kehidupan dia dengan Al-Quran ke, kehidupan dia dengan hadis Nabi SAW ke, ataupun as-siratal mustaqim ini juga merujuk kepada makna Islam itu sendiri. Banyak tafsiran as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim yang pertama, ia merujuk kepada makna Islam itu sendiri. Ya Allah, tunjukilah kami Islam yang sebenar. Begitu maksudnya. Ataupun as-siratal mustaqim itu maksudnya ialah Al-Quran. Memang betul kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan panduan berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran ni sebagai, kita katakan, garis panduan agar kita tidak melewati ataupun melampaui batas. Garis panduan lah. Adanya Al-Quran, maka ia boleh menjadi panduan kepada umat Islam. Kalau tak, terkebil-kebil juga kita. As-siratal mustaqim juga memberikan maksud apa? Ia juga memberikan maksud Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dan para sahabat terdahulu. Dan para sahabat yang terdahulu. Jadi as-siratal mustaqim pada surah Al-Fatihah ini, setelah saya menyimak kepada beberapa kitab tafsir, ia ternyata memberikan makna yang begitu luas, memberikan makna yang terperinci. Sebab itu ada beberapa pendapat mengenai as-sirata al-mustaqim. Tadilah yang telah saya nyatakan. Yang pertama apa dia? Yang pertama Islam. Yang kedua apa dia? Yang kedua Al-Quranul Karim. Yang ketiga apa dia? Itulah dia Nabi SAW. Jadinya kita nak dapat petunjuk, kita ikut
apa yang Nabi SAW ajar dan kita tinggal apa yang Nabi SAW tinggalkan. Jadi as-siratal mustaqim apa dia? Al-Quran pun boleh. As-siratal mustaqim itu apa dia? Islam pun boleh. Al-Quranul Karim itu apa dia? Islam, Al-Quran, Nabi SAW dan para sahabat. Jadi itu antara tafsiran-tafsiran yang berkaitan dengan ihdinas sirata al-mustaqim. Ihdinas sirata al-mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini dah ayat insya dah. Ini dah ayat insya. Maksudnya ia memerlukan respon berbanding dengan ayat jumlah penyata. Ayat penyata. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi maksudnya apa? Kepada engkau lah kami ihdinas siratal mustaqim ini maksudnya kepada engkau lah kami mohon agar diberikan petunjuk kepada kami berupa jalan yang lurus. Jadi pada ayat 6 ni, sahabat-sahabat tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita berhenti itu pun boleh, tetapi ada huraian lanjut. Ada huraian lanjut pada ayat berikutnya. Apa huraian lanjut pada ayat berikutnya? Huraian lanjut pada ayat berikutnya mengenai maksud siratal mustaqim. Mengenai maksud siratal mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ni sedikit panjang, ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ini menjadi penjelas. Ayat ini menjadi penghurai kepada potongan ayat sebelumnya, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan as-sirat, jalan alladzina yang an'amta 'alaihim, yang mana kamu dikurniakan nikmat, yakni Allah Subhanahu taala mengurniakan nikmat ke atas mereka. Ini jalan orang-orang yang salih. Jadi huraian kepada siratal mustaqim itu ialah jalan yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Siapa golongan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat kepada mereka ni? Siapa dia? Ada lagi huraian tafsiran yang panjang. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, pun masih lagi memerlukan kepada tafsiran. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim itu menjadi tafsiran kepada ayat 6 tadi, iaitu as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iaitu jalan yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. Jadinya as-siratal mustaqim itu memberikan makna bahawa apa jua jalan yang mana Allah restu, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi lagi macam-macam nikmat kepada orang-orang yang soleh, bagi jalan yang pertama ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa dia golongannya? Siapa dia? Dihuraikan lagi lapisan yang seterusnya, ayat seterusnya. As-siratal mustaqim itu huraiannya pada ayat ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dah huraikan dah. Ada lagi huraian lebih lanjut. Apa yang dimaksudkan dengan an'amta 'alaihim? Kalau kita buka Al-Quran, sekejap Kita buka Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala huraikan siapakah golongan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat kepada mereka. An'amallahu 'alaihim. Okey. Tak. Sekejap. An'amallahu 'alaihim. Minan nabiyyin
wasiddiqin. Okey. Ada dihuraikan pada ayat seterusnya, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Jadi dalam ayat ini diterangkan siapakah golongan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat ke atas mereka. Iaitu yang pertama ialah minan nabiyyin. Ini golongan yang paling bagus, minan nabiyyin. Mereka itulah para nabi. Pergi kepada peringkat yang kedua, tengok ayat Quran ni pun disusun kita kata apa, hierarki siapa paling mulia. Paling mulia ialah para nabi. Baru turun sikit, siapa golongan yang Allah kurniakan nikmat kepada mereka? Golongan yang kedua ialah as-siddiqin. As-siddiqin. Iaitu golongan yang kalau kita terjemah secara harfiahnya, secara bahasanya, golongan yang benar lah. Golongan yang benar. Tetapi maksud yang lebih jauh daripada itu, as-siddiqin ini merujuk kepada wali-wali Allah. Merujuk kepada orang yang begitu saleh. Orang yang begitu saleh, orang yang begitu baik. Inilah dia golongan as-siddiqin, golongan yang membenarkan segala ajaran Islam. As-siddiqin, golongan wali-wali Allah. Golongan siapa dia? Golongan wali-wali Allah. Makam yang kedua. Makam pertama apa dia? Para nabi. Para nabi. Pergi pada makam yang kedua, level yang kedua, iaitu dipanggil sebagai siddiqin. Siddiqin ini adalah wali-wali, wali-wali Allah, orang-orang yang soleh. Pergi pula pada yang ketiga. Tengok, dia ikut berdasarkan susunan ayat. Wasyuhada, iaitu golongan yang pergi berjihad kemudian mati syahid pula. Kemudian mati syahid pula. Dan peringkat yang paling last, yang paling bawah tetapi tetap juga merupakan orang yang soleh, itulah dia was-salihin. Ini huraian kepada ayat apa? Ayat an'amta alaihim. An'amta alaihim. Yang Allah kurniakan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Yang pertama, para nabi. Yang kedua ialah wali-wali Allah. Yang ketiga ialah golongan yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat pula ialah golongan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Ini diikut peringkat. Jadi kita muhasabah balik diri kita ni di peringkat mana? Diri kita ni agak-agaklah berada di peringkat mana ataupun masuk dalam peringkat mana. Kalau kita betul-betul berada di kalangan syuhada, maknanya kita ni alhamdulillah okeylah. Tapi kalau kita hanya sekadar salihin, maknanya banyak lagi kita perlu tingkatkan amalan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Alangkah eloknya mereka itu menjadi teman akan kepada yang lain. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita dah jelas, jalan yang lurus ialah jalan yang engkau kurniakan nikmat. Engkau ni Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat kepada orang-orang yang soleh tadilah. Daripada nabi dan sebagainya. Pergi kepada sambungan potongan tersebut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada dua lagi potongan di situ Bukan jalan orang yang dimurkai. Bukan jalan orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim. Ghair bukan. Al-maghdub yang dimurkai. Alaihim, ke atas mereka. Jadinya kalau kita lihat, kita buka tafsir, maksud golongan
yang Allah Subhanahu wa taala murka, yang marah kepada mereka ni siapa dia? Itulah dia golongan Bani Israel Yahudi. Golongan Bani Israel Yahudi kerana kesombongan mereka yang terlalu amat terhadap mana-mana kaum yang lain, kerana dia rasa dialah kelompok tersebut merupakan kelompok yang terbaik. Ini perasan mereka begitu. Sebab itu kalau kita tengok, kita belajar doktrin agama Yahudi ni, memang didoktrinkan supaya mereka ni merasakan bahawa mereka ni merupakan the chosen people. Pernah dengar tak? The chosen people. Mereka ni adalah insan-insan yang terpilih. Ini memang ideologi ini memang ideologi ataupun ini merupakan pegangan bangsa Yahudi. Disebabkan mereka merasakan mereka ni the chosen people, maka mereka berhak untuk membunuh orang lain selain mereka. Mereka berhak untuk menindas orang-orang lain sebagai menindas orang lain. Jadi ghair maghdubi alaihim, maksudnya bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa mereka yang dimurkai? Dalam tafsiran seperti tafsir jalan lain menyatakan itulah dia golongan Yahudi. Itulah dia golongan Yahudi. Al-maghdubi alaihim itu adalah golongan Yahudi. Kenapa golongan Yahudi ni Allah Subhanahu wa taala murka berbanding golongan Nasrani? Kerana golongan Yahudi ini, mereka ini tahu kebenaran yang sebenar tetapi menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu tentang kewujudan Nabi akhir zaman tetapi mereka ingkar dan tidak boleh menerima kewujudan Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Mereka tetap tidak mengiktiraf Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman. Sungguh pun perkara tersebut telah pun termaktub dalam kitab Taurah yang mereka pegang. Lalu kitab Taurah tersebut diselewengkan sendiri oleh mereka. Disebabkan itulah Allah murka kepada mereka kerana mereka ni tahu. Mereka tahu benda yang betul tetapi mereka saja je berkeras hati untuk tidak menerima Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman. Dan dari situlah Allah murka. Menunjukkan murka itu dalam arti kata mereka tu tahu tapi buat juga perkara yang salah, lalu Allah murka. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Apa maksud bukan jalan orang yang sesat? Maksudnya ialah waladdallin itu ialah ia merujuk kepada golongan Nasrani. Ini pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Jalalain. Imam Jalalain. Dan tafsir Jalalain kalau kita buka, waladdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat ini, untuk bahasa mudahnya dia merujuk kepada golongan Nasrani. Merujuk kepada golongan Nasrani. Iaitu golongan apa? Golongan yang Nasrani ni orang yang sesat. Nasrani maksud ad-dallin itu maksudnya sesat. Kalau maghdubi alaihim yang Allah murka, yang dimurkai, tetapi ad-dallin pula ialah golongan yang sesat. Maknanya apa? Maknanya mereka ini berada dalam kesesatan tanpa mereka sedar, tanpa mereka pelajari, tanpa mereka sedar mereka berada dalam kesesatan. Sebab itu orang-orang Kristian kebanyakannya begitu. Kristian ke ataupun Nasrani, mereka ni berada dalam kesesatan dan mereka ni bukanlah kebanyakan besar mereka ni bukanlah benar-benar mengkaji asal usul agama Kristian itu sendiri. Mereka bukan begitu. Sebab itulah mereka berada dalam kesesatan. Jadi itu antara sebablah mengapa Imam Jalalain mentafsirkan al-maghdubi alaihim itu disandarkan kepada Yahudi. Kerana apa? Kerana golongan Yahudi dia melawan ataupun menentang ajaran yang datang daripada Allah dalam keadaan mereka tahu bahawa ajaran tersebut benar. Manakala golongan Nasrani ini, mereka kalaupun menolak ajaran Allah, tapi mereka menolaknya
dengan arti kata mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu perkara tersebut adalah benar. Inilah. Lalu mereka ni sesat. Waladhdallin, mereka itu sesat. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, iaitu jalan yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang kau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ada 3 bahagian di situ. Yang pertama, jalan yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Yang kedua, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula, yang ketiga ialah bukan pula jalan orang yang sesat. Tak maaf bunyi lagu anak dia tekan, dia main telefon mainan. Okey. Ada 3 bahagian di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim satu bahagian, ghairil maghdubi alaihim satu bahagian lagi, waladhdallin satu bahagian lagi, ya. Tetapi yang cantiknya di sini kalau kita tengok pada ayat ni, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini ghairil maghdubi alaihim. Ayat kita tengok an'amta alaihim. An'amta alaihim ni secara jelas. Secara jelas Allah Subhanahu wa taala kata apa? Pada ayat ni an'amta, yang engkau, ada perkataan engkau di situ. Engkau kurniakan nikmat. Ta itu maksudnya engkau. Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, iaitu orang-orang yang soleh lah tadi. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim ni Allah Subhanahu wa taala tidak nyatakan perkataan engkau di situ. Kalau kita terjemahkan, dia bukanlah, kita tak boleh terjemahkan dengan bukan jalan yang engkau murkai. Bukan jalan yang engkau murkai, itu bukan. Jadi berbeza. Ghairil maghdubi alaihim itu kalau kita terjemahkan yang ikut kaedah yang betul, maksudnya ialah bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Bukan jalan orang yang dimurkai. Tiba-tiba pula berubah. Kenapa kita tak gunakan frasa yang sama? Seperti mana an'amta alaihim, kemudian sambung pula iaitu jalan yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Tak kekalkan dengan kata ganti nama engkau, iaitu merujuk kepada Allah. Ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ghairil maghdubi alaihim kalau kita terjemahkan maksudnya apa? Bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan mereka yang dimurkai. Kenapa kita tak katakan terusnya bukan jalan yang engkau murkai terhadap mereka? Kenapa tak nyatakan begitu terus? Dengan mengambil imbangan domir anta ataupun domir engkau tadi, dengan kata ganti nama engkau, kekalkan. Jalan yang engkau kurniakan nikmat, ada perkataan engkau, tapi yang kedua tidak ada perkataan engkau. Ada rahsianya, ditukar begitu, ditukarkan kepada engkau itu, iaitu kalimah engkau itu disembunyikan. Tapi kita tahu yang murka itu ialah Allah Subhanahu wa taala, cuma disembunyikan perkataan engkau. Dan tidak dinyatakan ghairil tidak dinyatakan bukan jalan yang engkau murkai, tapi dinyatakan dalam terjemahan dinyatakan bukan jalan yang bukan jalan mereka yang dimurkai. Kalau terjemah itulah sepatutnya. Jadi rahsianya ialah kalau kita lihat dalam kitab tafsir, rahsianya ialah supaya adanya elemen penghormatan. Elemen penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dinyatakan dalam kitab tafsir an'amta alaihim. Dia dinyatakan kemudian, tapi bila dinyatakan sejelas engkau, perkataan engkau dalam soal nikmat, kerana apa? Kerana kita nak tonjolkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang benar-benar gemar mengurniakan nikmat kepada hamba-hambanya. Allah SWT gemar melakukan benda-benda yang baik, yang positif untuk hamba-hambanya, untuk makhluknya. Tetapi apabila ada elemen negatif, al-maghdub, elemen al-ghadab. Ghadab ni marah. Marah ni dia elemen negatif. Elemen yang tidak bagus, elemen yang kita katakan tak berapa comel, tak berapa comel. Jadi tidak disandarkan langsung kepada
Allah SWT dengan menyebut ka di situ. Ghadibta, tidak dikatakan ghadibta alaihim. Bukan jalan yang engkau murkai ke atas mereka. Dia tak kata gitu. Kerana apa? Kerana lita'limil ibadi al-adama ma'allah. Kerana Allah nak mendidik manusia ni supaya kita semua ni beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyandarkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang dilihat kurang baik. Marah ni tak comel lah. Marah ni kita nampak negatif. Jadi jangan kita sandarkan terus secara langsung kepada Allah. Tapi kita tukar kepada dalam bentuk ayat pasif, iaitu mereka yang dimurkai. Faham-fahamlah kalau kata mereka yang dimurkai. Siapa yang murka? Allah lah yang murka. Allah lah yang murka mereka. Tetapi tak dinyatakan direct perkataan Allah, tak dinyatakan direct perkataan engkau. Kerana apa? Kerana nak mendidik umat Islam ini supaya berlaku adab dengan Allah. Kerana apa? Kerana perkara yang baik itu boleh kita nyatakan secara sarih, secara terang-terangan, secara direct. Tapi perkara yang tidak secara terang-terangan, perkara yang kita katakan nampak negatif itu jangan kita sandarkan direct terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu sekali Sampai begitu sekali dalam ayat-ayat suci Al-Quran mengambil kira. Kerana apa? Fasyarru la yunsabu ila Allah. Kerana perkara yang nampak buruk, nampak negatif ini tidak selayaknya disandarkan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itulah tafsiran siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, golongan Yahudi, waladdallin, dan bukan pula golongan yang sesat yang terdiri daripada puak-puak Nasrani, terdiri daripada puak-puak Nasrani. Kemudian di sana ada perbahasan mengenai kalimah Allah. Kan kalimah Allah. Kita tengok ada kalimah Allah di situ. Kalimah Allah pada permulaan lah, kita tengok sekejap. Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimah Allah. Ada perbahasan di antara Allah dan juga Al-Ilah. Allah dan juga Al-Ilah. Al-Ilah maksudnya, ilah itu maksudnya Tuhan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. La ilaha, ilah itu maksudnya Tuhan. Ada yang mendakwa bahawasanya kalimah Allah itu digabung jalinkan antara alif lam dengan ilah. Maka jadilah al-ilah. Jadilah bacaannya al-ilah. Lalu ditashilkan, lalu dipermudahkan bacaan, maka disebutlah perkataan Allah. Maka ini merupakan satu kita kata apa? Fatal. Tak betul tak betul. Kerana kalimah Allah itu sememangnya kalimah yang kita kata ismul lidzat. Itu memang nama zat Allah yang suci, yang tidak berasal daripada kalimah-kalimah tertentu. Gitulah dia kalimahnya. Gitulah dia isim a'zamnya. Al-Muqaddasah Dzat Al-Bari Jalla wa Ala. Memang nama Allah yang suci, yang tinggi, yang maha agung, yang maha tinggi, yang bermaksud al-ma'budu bihaq, yang selayaknya disembah oleh sekalian manusia. Sebut saja kalimah Allah, maka ia selayaknya disembah oleh sekalian manusia. Sebab itulah kalau kita mendengar isu yang berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah oleh agama lain, maka hujahan yang kuatnya ialah kalimah Allah ini tidak boleh sewenangnya digunakan oleh agama lain. Kerana kalimah Allah merupakan kalimah yang eksklusif. Tetapi kalaupun mereka nak menggunakan kalimah Allah ini, pastikan penggunaan kalimah Allah itu sesuai dengan kesucian dan kekuasaan Allah. Jangan mereka ni menggunakan kalimah Allah, tetapi mereka memanipulasikan kalimah Allah itu dengan konotasi dan juga naratif yang mereka nak bawa, iaitu Allah, bagi mereka Allah memiliki anak.
Mereka gunakan kalimah Allah tapi mereka membawa naratif Allah memiliki anak. Maka haram dan tidak boleh sama sekali kita membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah, kerana kalimah Allah yang mereka maksudkan itu memiliki ciri-ciri yang bertentangan dengan hakikat sebenar maksud kalimah Allah yang Maha Esa, yang selayaknya disembah semata-mata, tidak selainnya secara hak. Ini perbahasan Allah dan juga ilah. Tuan-puan hadirin hadirat sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok sedikit ada perbahasan berkaitan keindahan bahasa. Keindahan bahasa yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ini. Sebelum ni saya dah katakan pada ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu asalnya merupakan nampak macam ayat penyata. Nampak macam ayat penyata. Tetapi kalau kita betul-betul meneliti, maksud yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan ialah ayat yang berbentuk perintah. Iaitu, walaupun kita terjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, tetapi maksud sebenar yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala ialah, katakanlah wahai sekalian orang yang beriman, sekalian manusia, ucapkanlah alhamdulillah. Gitu. Ucapkanlah alhamdulillah Tuhan sekalian alam. Sebenarnya begitu maksudnya. Dalam dekat situ ada keindahan bahasanya, iaitu al-jumlah khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Dari sudut maknanya sebenarnya insya'. Maknanya ia merupakan perintah Allah supaya kita menyebutkan alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Begitu juga kalau kita lihat adanya alif lam al-istighraqiyah, adanya alif lam pada alhamdu. Ini pun saya dah jelaskan sebelum ini bahawasanya alif lam itu berperanan sebagai nak menunjukkan segala-galanya terhimpun pada perkara yang disebutkan. Contohnya alhamdu itu nak menunjukkan bahawa puji-pujian itu segala-galanya adalah milik Allah. Segala-galanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alif lam pun dia ada fungsinya, ada fungsinya. Begitu juga kita lihat di sini sekejap. Adanya banyak ni, ini kaedah-kaedah bahasa Arab yang saya rasa saya tak perlu sentuh kerana ni level yang tinggi sikit lah, berkaitan iltifat, tasrih, taqdim, ta'khir, hazaf dan sebagainya. Tapi tak apalah, sikit sebanyak apa yang telah saya terangkan mengenai keindahan bahasa Arab yang tuan-puan pernah ikuti pada sesi-sesi kuliah saya yang lepas itu, saya rasa tuan-puan boleh nampak lah. Dan yang paling mudah, yang terakhir, keindahan bahasa yang terdapat pada kemujizatan bahasa Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Fatihah ialah adanya elemen as-saja'. Adanya elemen as-saja'. Siapa pernah dengar elemen as-saja'? As-saja'. As-saja' itu ada dalam bahasa Melayu. As-saja' itu dalam bahasa Melayunya kita biasa gunakan sebagai sajak. Kan dalam sastra Melayu kita biasa tak guna perkataan sajak? Biasa tak tuan-puan? Biasa tak? Biasa. Biasa perkataan sajak, tapi kita sedar tak perkataan sajak itu sebenarnya ia diambil daripada bahasa Arab. Ia diambil dari bahasa Arab yang bermaksud as-saja'u. As-saja'u. As-saja'u itu memang merupakan sastra Arab yang bermaksud, as-saja'u ni maksud asalnya ialah rima akhir yang sama. Kita sajak rima akhir tak sama. Kita kalau dalam pengajian sastra Melayu ni, rima akhir yang sama ada syair ataupun pantun. Sajak ni tidak semestinya rima akhir sama. Tetapi sajak dalam konteks bahasa Arab, keindahan bahasa Arab itu
bermaksud ujung yang sama ataupun rima akhir yang sama, dan hal ini memang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Rima akhir yang sama dan huruf yang sama. Contohnya, adanya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian adanya As-Siratal Mustaqim. Adanya ya mim di situ, Ar-Rahim, dan juga adanya As-Siratal Mustaqim. Ya mim dan juga ya mim. Kemudian adanya ya nun yang sama dengan beberapa ayat yang lain. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya nun di situ. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim ini sama dengan tadilah. Sama dengan As-Siratal Mustaqim. Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nun. Kemudian Maliki Yaumiddin, nun di situ. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya nun di situ. Ihdinas siratal mustaqim taklah, dia sama dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya nun juga di situ. Jadi kalau kita lihat pada surah Al-Fatihah ini dia ada rima akhir pada ya nun dan juga ya mim. Jadi ini memberikan tarikan lagi kepada keindahan bahasa yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Ya nun pada ayat tertentu dan manakala ya mim pun pada ayat tertentu. Kalau ya mim ada dapat pada 3 ayat. Iaitu ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya ialah 3, 4, 5. Ayat yang ini satu. Ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Manakala yang bakinya rima akhir ya nun itu berada pada 4 ayat yang lain, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Maliki Yaumiddin. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat paling panjang Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya nun. Ini dipanggil dalam ilmu sastra bahasa Arab sebagai as-sajak. Inilah keindahan bahasa Al-Quran, keindahan makna Al-Quran Karim. Jadi tuan-puan, para pelajar, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, boleh kita simpulkan dari pengajian kita mengenai surah Al-Fatihah ini, ia menjadi induk Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini menjadi induk Al-Quran yang menerangkan prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang terkandung dalam Al-Quran dalam bentuk rumusan yang ringkas. Kita tengok betapa banyak ayat Al-Quran Al-Karim tetapi diringkaskan, dirumuskan dalam surah Al-Fatihah. Jadi persoalan akidah ada dalam surah Al-Fatihah. Kan persoalan akidah ada dalam surah Al-Fatihah, iaitu disebutkan pada ayat yang kedua. Persoalan ibadah, puasa ke, zakat ke, haji ke, solat dan sebagainya, ada dirumuskan dalam bentuk prinsip persoalan ibadah tadi, iaitu pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bud, perkataan na'bud itu. Persoalan akhlak ada disentuh di situ. Kita tengok pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Golongan yang kau kurniakan nikmat kepada mereka. Siapa golongan yang kau kurniakan? Allah kurniakan nikmat kepada mereka ni. Itulah golongan yang benar-benar memelihara akhlak mereka yang terdiri dari kalangan Nabi, Rasul, para wali Allah dan mereka yang mati syahid dan seterusnya. Ada diselitkan elemen akhlak secara tidak langsung juga berdasarkan yang telah saya tafsirkan tadi, yang kadang-kadang kita tak perasan perkara tersebut. Penggunaan kata ganti nama tadi yang tidak dizahirkan kalimah Allah ataupun engkau yang merujuk kepada Allah, tapi ditukar kepada ayat pasif, kan, ghairil maghdubi alaihim tadi ditukarkan kepada ayat pasif yang bermaksud bukan golongan yang dimurkai, tapi kita fahamlah siapa yang murka, Allah, tapi tidak selayaknya disandarkan terus kalimah Allah dengan perkara yang nampak buruk, kan. Kalau ghadab, marah ni nampak macam buruk.
Jadi ada elemen takdib, elemen kita pendidikan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu jugalah perlu kita adanya menjaga adab kita dengan guru kita. Gitu kan. Jadi elemen akidah ada, elemen ibadah ada, elemen akhlak ada. Elemen apa lagi? Elemen yang asas-asas yang menjadi tunjang kepada kehidupan kita, yang menjadi tunjang dan trust kepada Islam, itu semuanya dirangkumkan di dalam surah Al-Fatihah. Dirangkumkan di dalam surah Al-Fatihah. Itulah kesimpulan yang boleh saya buat berdasarkan kepada tafsiran dan tadabbur kita pada surah Al-Fatihah. Untuk akhirnya, yang paling penting sekali pada surah Al-Fatihah ini juga, tuan-puan, selain kita berusaha untuk memahami kandungannya, maknanya, tafsirannya, perkara yang bagi saya agak basic juga ialah kita perlu menjaga bacaan tajwidnya. Perlu menjaga bacaan tajwidnya, kerana surah Al-Fatihah ini merupakan rukun qauli kita dalam solat. Apa maksud rukun qauli? Maksudnya ialah perkara yang wajib untuk kita sebut, untuk kita baca di dalam solat. Bila Fatihah dimasukkan dalam solat sebagai rukun qauli, rukun bacaan kita, maka bacaan surah Al-Fatihah itu perlulah betul. Di samping kita nak menghayati surah Fatihah, bacaan pun kena betul. Sekurang-kurangnya bacaan yang betul itu dengan maksud kita tidak melakukan kesilapan yang jali, kesilapan yang nyata, kesilapan yang tidak sepatutnya. Apa bentuk-bentuk kesilapan yang tidak sepatutnya yang kita perlu elakkan? Iaitu seperti perubahan baris. Ini kena hati-hati. Kalau perubahan baris, maka boleh membawa kepada perubahan makna. Jadi kena jagalah, benda tu kena jaga. Apa lagi yang perlu dijaga? Iaitu berkaitan dengan perubahan perkataan. Perubahan perkataan. Contoh kalau berlaku perubahan perkataan dan saya pernah laluinya sendiri, saya sebagai makmum mengikut imam. Imam tu boleh baca silap. Walaupun baca sedap mana pun, tetapi tersilap perubahan perkataan. Tajwid hebat mana pun, berlaku perubahan perkataan, maka itu adalah kesilapan yang besar yang boleh membatalkan solat. Macam mana imam tersebut baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul tak? Saya baca tadi betul tak? Kan betul tak? Macam betul tak? Yang saya tanya pada salah. Ada yang respon salah. Macam betul dengar. Tapi baca bagus dengar, tajwid bagus, tapi rupanya tertinggal perkataan. Ini berlaku, saya pernah ikut imam begini, dia tersilap. Ya Allah. Dia boleh membatalkan solat. Dia terus sambung tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Perkataan al-mustaqim tu tak ada. Terus disambung. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ini kena hati-hati. Boleh membatalkan solat. Dan kita dari sudut tajwid perlu jaga sekurang-kurangnya tajwid yang mana boleh membawa kepada al-lahnul jali, kesilapan yang jelas dan kesilapan yang besar. Kesilapan yang besar contohnya berlaku perubahan baris. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Kita baca contoh, kita baca baris berubah. Contohnya an'amti 'alaihim, contoh. Siratal ladzina an'amti 'alaihim. Ta itu
baris atas asalnya, berubah baris. Itu memang ketara, kesilapan yang ketara. Dia letak baris atas, dia bariskan bawah. Ataupun mungkin dibariskan depan. An'amtu alaihim, contohlah. Maka itu boleh membatalkan solat, bahkan mengubah makna. Kalau kita baca an'amta, ia bermaksud iaitu nikmat yang engkau kurniakan, nikmat engkau merujuk kepada Allah. Tapi kalau kita baca an'amtu, bermaksud aku kurniakan nikmat. Tadi engkau kurniakan nikmat, engkau tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca an'amtu, aku kurniakan nikmat. Takkan kita yang kurniakan nikmat. Kalau kita baca an'amti, maksudnya ialah engkau kurniakan nikmat, tapi engkau tu merujuk engkau perempuan. Iaitu perempuan tu yang engkau perempuan yang mengurniakan nikmat. Jadi perubahan baris saja boleh mengubah makna. Kena hati-hatilah. Kena hati-hati baris. Ataupun apa lagi kesilapan jali selain baris dan juga gugurnya perkataan tertentu? Yang ketiga ialah kesilapan dari segi huruf. Kesilapan dari segi huruf. Kerana apa? Kerana kalau kita silap berlaku perubahan huruf, maka boleh membawa kepada perubahan makna juga. Sebagai contoh kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, perubahan hurufnya kat mana? Nampak macam tak berapa ketara, nampak betul je. Tetapi ada perubahan huruf tadi yang saya baca yang kadang-kadang berlaku dalam kalangan imam-imam yang membaca juga. Ini kena jaga-jaga, iaitu perkataan ghairi. Perkataan ghairi tu dia nak bagi dengar bunyi kahak tu. Dia nak bagi dengar bunyi kahak tu dia sebab tempat makhraj huruf tu sama antara ghain dengan kha tu. Daripada ghain tu terus berubah jadi kha. Punya dia nak dengarkan bunyi ghain tu sampai ghain tu tak ketara jadi kha pula. Jadi kha pula. Maka bila berlaku perubahan di antara huruf ghain pada ayat 7 kepada huruf kha, ia boleh mengubah makna. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil, dia punya nak bunyi khairil, padahal memanglah niat dia baca ghain tapi dah bunyi juga tu, bunyi macam kahak tu. Khairil tak perlu, ghain ni biasa saja. Ghairil maghdub. Jadi dia punya nak bunyi sampailah berlaku perubahan huruf di antara ghain dengan kha. Daripada ghairil maghdub berubah pada khairil maghdub. Makna berubah terus. Maknanya berubah terus. Apa makna dia? Kalau ghain berubah pada kha, dia akan jadi makna begini. Iaitu jalan yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, siratal ladzina anta alaihim, tukar pada khairil maghdubi alaihim. Iaitu sebaik-baik golongan yang dimurkai. Iaitu jalan, iaitu sebaik-baik jalan orang yang dimurkai. Ya Allah, berubah makna terus. Sedangkan maksud kat situ iaitu bukan jalan yang dimurkai, tapi disebabkan ghain tukar pada kha, maksudnya sebaik-baik jalan yang dimurkai. Ini kena hati-hatilah Kena hati-hati, boleh mengubah makna. Ataupun huruf ha bertukar jadi ha contohnya. Kan ha dengan ha bertukar, maka boleh mengubah makna. Maliki tukar pada maliki, qaf tukar pada kaf, kaf tukar pada qaf, boleh mengubah makna. Kan? Dan itulah kesilapan jali. Adapun contohnya di sudut dengung tak cukup harakat ke, ataupun dhalin yang perlu 6 harakat kita baca sekadar 3 harakat, itu tidaklah termasuk dalam kategori kesilapan yang besar sehingga boleh membatalkan solat. Kalau kesilapan-kesilapan yang besar yang tadi saya sebutkan berkisar 3 benda, contohnya gugurnya perkataan ataupun huruf tertentu, berlaku perubahan baris ataupun berlakunya perubahan huruf, maka hal ini boleh membawa kepada sampai ke tahap membatalkan solat.
Kita cuba jaga dari sudut bacaan, dan yang terbaik di samping kita menjaga bacaan kita, kita juga berusaha untuk memahami apa yang kita baca menerusi pengajian tafsir kita sepanjang 4 kali pertemuan. Saya kira cukup sekadar pengisian saya pada malam ini. Alhamdulillah khatam sudah tafsir surah Al-Fatihah sepanjang pertemuan kita 4 kali sehingga ke hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita dah sentuh mengenai nama surah Al-Fatihah. Kita dah sentuh mengenai status surah Al-Fatihah sebagai surah Makkiyah. Kita dah sentuh mengenai surah Al-Fatihah mengandungi 7 ayat dan kedudukan 7 ayat tersebut. Kita dah sentuh mengenai tema-tema utama dan juga objektif utama maqasid dalam surah Al-Fatihah. Kita juga dah sentuh mengenai fadilah ataupun kelebihan surah Al-Fatihah. Kemudian kita masuk pula kepada tafsir, kita sentuh satu persatu tafsir daripada ayat 1 hinggalah ayat 7. Dan akhirnya kita sentuh mengenai keindahan bahasa yang terdapat pada surah Al-Fatihah, rahsia-rahsia, lataif yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Dan saya pada akhir pengisian surah Al-Fatihah ini saya simpulkan dengan rumusan ringkas bahawasanya surah Al-Fatihah ini sebagai surah induk kepada keseluruhan Al-Quran berasaskan kepada hadis Nabi SAW yang merupakan a'zamus surah. Surah Al-Fatihah ini merupakan seagung-agung surah. Dalam sepanjang pengajian kita dalam 4 sesi, alhamdulillah 4 sesi yang lama kita mampu untuk kupas satu surah, iaitu surah Al-Fatihah. Saya kira cukup sekadar tu. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf atas kekurangan. Ada apa-apa nak tanya? Saya bukalah seminit 2. Ada nak tanya? Ada yang nak tanya? Ada tak? Okey. 1, tak ada. 2, tak ada. 3, tak ada. Alhamdulillah, dengan kehadiran malam ni 19 orang, kira ramai jugalah, bolehlah. Mudah-mudahan pengisian saya, perkongsian ilmu saya ni memberikan manfaat kepada kita semualah, dan kita boleh amalkan, kita hayatikan dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan penghayatan tersebut memberkas dalam jiwa kita, boleh menambahkan khusyuk kita dalam solat, dan boleh menambahkan ketundukan dan dekatnya hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal khashi'in al-khadi'in bi syari'atik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Ada yang join di sini yang bukan dari kalangan student tak? Ke semuanya student ni? Ada yang bukan dari kalangan student? Oh, Nur Asia. Okey, Puan Nur Asia. Ada lagi? Oh, siapa lagi? Boleh angkat tangan? Nak kenal je. Oh, Puan Juliana, okey. Puan Aizan. Oh, ramai punya. Puan Nur Najiha.
Okey. Terima kasih banyak kerana support program gini. Meluangkan masa pada waktu malam ni, mungkin ada komitmen anak ke dan sebagainya. Terima kasih banyak. Itu saja. Saya mohon untuk berundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz.